Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di kalangan kamu dengan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang istimewa, kedudukan yang mulia. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Datuk Pengerusi dan kuasa pengurusan Masjid At-Taqwa Taman Tun dan seluruh jalan kuasa yang dihormati dan dikasihi Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal dan seterusnya yang dikasihi seluruh para jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tama alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas masa yang amat berharga yang sedang kita nikmati sekarang ini. Hari Jumaat penghulu dalam seminggu dan detik-detik Jumaat amat bernilai dalam usaha kita untuk kita meraih keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peluang dan masanya untuk kita berdoa mohon keampunan, merintih istighfar dan taubat kepada Allah demi kita bersihkan hati jiwa kita di sebarang karat-karat dosa yang telah kita lakukan sebagai hamba Allah yang lemah. Inilah masanya kita nak buat amal kebajikan sebanyak-banyaknya, sedekahnya, infaknya, menyumbang ke dalam tabung-tabung kebajikan, masjid, anak yatim, Palestin dan sebagainya. Inilah masanya kita banyakkan bertasbih, istighfar, bertasbih, bertahmid, membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Kahfi kita tamatkan hari ini, habiskannya dan sebagainya lah. Kerana hari Jumaat merupakan paling afdal dalam seminggu. Jadi kita bertuah dan kita beruntung kerana Jumaat ke Jumaat kita masih ada lagi. Jumaat yang lepas kita nikmati, Jumaat minggu ini kita masih nikmati. Wallahu alam bagaimana Jumaat akan datang dan seterusnya. Kita tak tahu apa keadaan kedudukan kita. Kerana yang pasti yang kita hanya miliki nikmatnya ialah sekarang ini, waktu ini. Apa akan datang itu semua dalam perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita, kesihatan kita dan sebagainya. Justru itulah maka pada tengah hari yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita fokuskan sekejap dalam tempoh sebelum azan berkumandang 1:30 tengah hari nanti sebagai tanda masuknya waktu Jumaat ataupun khatib mulakan khutbahnya. Saya kira pada hari ini dalam semangat Jumaat penuh barakah ini, saya nak bawa kepada tuan-tuan satu ayat, bukan satulah, beberapa ayat Al-Quranul Karim untuk kita tetapi perhati dan memahami makna-maknanya. Itu ayat dari surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 133 dan seterusnya. Surah Al-Imran, surah ketiga, ayatnya 133, kemudian ayat seterusnya. Saya berkira bahawa ayat ini ayat yang penting sekali.
untuk dicermati, difahami, khasnya pada hari Jumaat sekarang ini. Ini peluang kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133, surah yang ketiga. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. 133. Kita akan tengok 144, 134 kemudian. Sidang Jumaat sekalian, bila Allah sebut wasari'u, itu satu kalimah yang bersifat arahan pun ya, perintah pun ya, permintaan pun ya. Karena kalimah sara'a dengan makna suatu arahan, satu perintah, satu ajakan yang sifatnya bila sebut sara'a yusari'u musara'atan, ia adalah satu peluang, satu rezeki, satu peluang keemasan. Itu satu perkara. Yang keduanya, kata ulama tafsir, bila sebut wasari'u, adalah kaum bersegera, itu menunjukkan suatu sifat mahabbatullah li'ibadihi. Itu tandanya Allah cintakan hambanya. Mahabbatullah li'ibadihi, sayang Allah kepada kita hambanya. Dengan maksud Allah SWT nak sangat-sangat kita ini dalam keadaan sejahtera dan selamat, bukan kecewa, bukan kecundang, bukan gagal. Seorang ibu sebagai contoh, bila suruh minta anaknya, abang belajar elok-elok, jaga solat contohnya, apa harapan ibu di sebalik perkataan itu? Abang long ke, abangah tak kira lah, ucu ke, belajar elok-elok dan jaga solat. Itu tanda sayang kasih yang cukup hebat seorang ibu. Nak tengok anaknya berjaya, bukan gagal. Selamat, bukan kecundang, kecewa. Maka harapan tadi besar daripada seorang ibu kepada anaknya. Di saat peluang tu ada. Bukan tak ada peluang, ada peluang lah. Maka Allah SWT, tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah, bila ayat ini berbunyi wasari'u, hendaklah kaum bersegera, maknanya suatu ajakan dengan peluang masih ada. Sebab bila Allah kata bersegera, makna peluang masih ada. Peluang masa, peluang waktu, peluang kesihatan. Jadi ayat ini betul-betul satu ayat menggambarkan mahabbatullah la'ibadih, sayang Allah kepada hambanya. Apa yang Allah minta kita segera kepadanya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu kepada mohon keampunan kepada Tuhan kamu. Al-maghfirah, keampunan kepada Tuhan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menarik bila sedikit tafsiran dikemukakan oleh Al-Marhum Dr. Al-Qardawi dalam tulisannya. Kata Al-Qardawi rahmatullahi alaihi,
ajakan Allah kepada hamba-Nya untuk mendapat keampunan ada suatu tahap cinta kasih yang begitu maksimum. Bila Allah minta kepada hamba-Nya untuk mohon keampunan, itu satu tanda sayang kasih yang maksimum, yang disebut oleh Quran sebagai suatu keadaan yang paling utama sekali. Kenapa? Ini di antara pencerahan yang kita kena tengok dengan penuh keinsafan. Sebab apa tuan-tuan? Ialah saya bercakap untuk saya, bukan orang lain. Sebab dalam hidup kita ini tuan-tuan sekalian, atas apa pun situasi yang berlaku, bebanan kita paling besar dosa. Dosa ini bebanan paling besar sekali. Dosa ini suatu benda yang boleh mencacat ke banyak perkara, kecil atau besar. Besar pun lagi, kecil pun sama. Al-Imam Az-Zahabi di karang kitab bernama Al-Kabair dengan sedangkan lebih 70 dosa besar, karangan Az-Zahabi. Saya tak nak bacalah tajuk tu, tapi dalam karangan itu muqaddimah lagi, kata Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi, dosa ini jangan diperkecil-kecilkan sekalipun kecil. Kenapa? Dia virus yang boleh merosak dan membunuh kehidupan kita. Bukan mana dosa tu mati tidak ni, tak. Bukan mana membunuh kehidupan, buat dosa tu mati, tidak. Kalau macam tu, wallahualam lah, seharian kita ratus mati kot, saya termasuk matilah. Bukan membunuh daripada sudut kehidupan fizikal, tetapi ni tuan-tuan, membunuh dalaman jiwa, hati. Ni dalaman kita. Makin keruh jiwa, makin keruh hati, kabur keimanan, makin akhlak kita buruk. Itu kesan dosa. Kata Imam Zahabi rahmatullah, dosa ini dia suatu virus yang boleh membunuh kehidupan. Maksudnya dalaman kita. Sebab itulah ada seorang ulama besar bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia kata apa? La tahqiru az-zunub as-sighar fa innaha tansha'ibu minha az-zunubul kibar. Kata-kata Abdullah bin al-Mubarak, la tahqiru az-zunub as-sighar, jangan kau pandang lekeh akan dosa kecil, jangan pandang remeh dosa kecil, jangan. Alah, kecil je, jangan, kata dia. Kenapa? Fa innaha tansha'ibu minha az-zunub al-kibar. Dengan dosa kecil itulah akan tercipta dosa besar kemudiannya. Tak langsung satu hari dah biasa dosa kecil, akhirnya terbuat dosa besar. Akhirnya kita terjerumus dalam dosa besar sebab bermula dosa kecil. Maka jangan pandang lekeh. Alah, tak apa, kecil je, bukan besar pun. Jangan. Ini pesanan para ulama kita. Jadi ayat ini, saya nak balik pada ayat tadi, bagaimana Allah menawarkan kepada hamba-Nya suatu tahap yang paling tinggi dalam beragama, keampunan. Kita akan tengok ayat seterusnya, ada lagi cerita tentang soal ini. Yang penting sekarang, kata Allah, hamba-Ku semua, segeralah pulang kepadaku, mohon keampunan. Kemudian Allah kata apa kepada kita? Allah sertakan bersama wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan tawaran Allah kepada kita lepas diminta kita mohon ampun kepadanya, wa jannatun arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mencari pintu-pintu syurga, laluan ke syurga. Yang syurga ini, kata Allah sebut awal-awal lagi bagaimana hebatnya syurga ini, besarnya, keluasannya. Arduhas samawati wal ardu, bidang luasnya
langit dan bumi. Bidang luasnya, ini keluasan saja. Allah tak sebut lagi lah tentang nikmat bagaimana itu, ayat yang lain pula. Arduhas samawati wal ardu, bidang luas syurga ini langit dan bumi, yang tak ada tepinya. Keluasan di mana penghujung kita tak tahu. Bagaimana keluasan lagi, itulah keluasan syurga. Ini ulama bincang hal ini, ada tafsirannya, sehingga disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi juga menyatakan kepada kita, kalaulah kita renung tentang ayat ini, cukup menggambarkan keindahan, kemuliaan syurga yang Allah sebut tadi, hebat sekali keadaan kedudukannya. Kalaulah seluas langit bumi yang akhir menjadi hak milik kita, hak milik kita. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, u'iddat lil muttaqin, Allah persiapkan syurga itu buat siapa? Bagi orang bertakwa. Bagi orang bertakwa. Jadi ayat ini tuan-tuan, tanpa saya nak detailkan sebab saya nak ambil rumusan saja, maka menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kepada kita. Dengan keampunan dipersiapkan untuk diampunkan kita, dan syurga dibuka luas-luas untuk kita masuki, miliki. Oleh itulah, apakah ayat seumpama ini sebegini rupa tidak menjadi sesuatu yang melekat di hati jantung kita semua? Saya rasa, saya yakin, saya percaya, bila kita dengar ayat macam ini, tidak ada ucapan melainkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang cintakan hamba-Nya. Kalau Tuhan kami yang sentiasa nak berikan kami keampunan, persiap kami syurga yang begitu indah, luas. Jadi apakah nikmat ayat ini tak boleh kita letak dalam hati jantung kita? Saya terikat dengan satu kata-kata menarik yang diungkapkan oleh seorang lagi tokoh besar di kalangan ulama tafsir yang terkemuka, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, yang meninggal tahun 1908. Apa kata Al-Amr Sy'arawi? Dia kata sewajarnya lah, yang bagi, sepatutnya lah, apapun jalannya seorang mukmin yang benar-benar beriman, dia akan gantungkan ayat itu. Ayat apa? Macam tadilah. Gantung di mana? Gantung di hatinya, melekat. Dia kata Sy'arawi lah ni, secara sewajarnya bagi orang beriman, bila ayat macam dia baca, dia akan gantung ayat ini, melekat di hati jantung. Gantung, seolah benda tu dia akan jadi benda yang melekat hati jantungnya. Perasaan macam tu secara tabiinya, kata Sy'arawi, dia kata apa? Kita dalam ingat sentiasa, aku ini Allah sayang, bukan benci. Buat silap pun Allah nak beri keampunan, buat salah pun Allah nak berikan keampunan. Jadi kalau begitulah sifatnya, aku segera mohon keampunan dan menanti aku syurga, aku persiapkan syurga untuk aku masuki. Kita gantung ayat ini. Kata Asy'arawi, sayugia bagi seorang mukmin, dia gantung di hatinya, melekat. Maka mudah-mudahan ayat 133 Al-Imran ini kita gantung di hati kita masing-masing. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa yang tengok Al-Quran sekarang, saya tengok ramai juga mungkin buka Quran sekarang, tanda ayat ini, rekodkan dalam ingatan, rekodkan dalam akal masing-masing, betapa berharga ayat seumpama ini untuk menjadi nadi jantung aku, yang aku akan gantung dalam kehidupan aku secara baik. Itu yang pertama. Kemudian ayat 134 ini ayat semasa, tuan-tuan, semasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Ayat-ayat ini yang kita baca sekarang, ayat-ayat semasa kita, yang ayatnya bersifat untuk membina kehidupan yang sejahtera. Macam tadi, keampunan, ayat yang menganggap kita kepada nilai keampunan yang kita patut cari atas dosa kita buat sekarang ni. Allah tambah lagi peringatan buat kita untuk kita dapat rahmatnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ada 3-4 perkara. Antara kata Allah Azza wa Jalla, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang-orang yang menafkahkan, infakkan harta pada senang, waktu susah dan senang. Fis sarra'i wad dharra, waktu senang dan susah. As-sarra senang, ad-dharra waktu susah. Yang menafkahkan, yang menginfakkan hartanya, di waktu senang pun dia sumbang, susah dia sumbang juga. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, subhanallahil azim. Apa kaitan penting ayat ini kepada kita hingga Allah sebut begitu sekali berinfak, allazina yunfiqun, menyumbang, berinfak dalam dua keadaan bersama-sama. Kalau tu senang tak ada masalah, biasalah orang ada duit, senang tak ada masalah nak sumbang. Macam sekarang tabung kita berjalan, keluar 50, yang 100, yang 1000 cash, sebab dia senang, duit ada, memang dia nak belanja, nak infak pun. Tapi bila Allah sebut waktu susah, ad-dharra ni waktu susah pun menyumbang juga. Apa kaitan? Ini saya cuba tengok dalam kacamata beberapa tulisan. Subhanallahil azim. Dia begini tuan-tuan sekalian, soal kita menyumbang infak ini, pada hukum asasnya dia bukan kerja hanya untuk orang-orang kaya raya semata-mata. Tapi infak ini kerja semua orang. Itu pada asasnya semua orang, tak kira miskin, tak kira yang berharta, apalagi berharta. Itu asas agama. Cuma dalam moral kita hidup beragama, biasanya yang infak orang yang berharta lah. Yang miskin menerima, bukan memberi. Itu kita fikir secara bermasyarakat, betul juga, bukan salah. Batu dalam agama ada asnafnya, yang menerima bantuan, menerima haknya daripada harta orang kaya-kaya. Tapi asas agama, asas utama ialah bukan milik satu golongan. Infak ini milik semua orang, sekalipun orang tu dalam kepayahan. Duit sekadar boleh makan je, tapi dalam agama ada hak dia nak menyumbang. Sebab apa? Ini kaedah yang kita kena pegang. Sebab dalam beberapa tulisan para ulama tafsir khasnya dinukilkan, infak ini adalah satu jalan yang paling mudah untuk diampunkan dosa. Innamas sadaqatu tudfi'ul khataya wadh-dhunub. Sedekah itu boleh hapuskan dosa-dosa kita. Yang tadi kita cerita keampunan kan, yang ni pula ni, sedekah itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bila sebuah dosa ini bermakna semua kita ada hak untuk diampun dosa dengan berderma dan menyumbang. Pertama. Yang kedua, kata para ulama kita juga, ini tafsiran-tafsiran tuan-tuan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam isu infak, menyumbang, derma, Allah bukan pandang soal kuantiti banyak, Allah pandang kualiti. Allah suluh kepada orang yang infak kualiti, bukan kuantiti, iaitu keimanan. Dia menyumbang dengan hati yang tulus ikhlas, walaupun 10 sen ikhlas. Dia sumbang 1000 ikhlas. Allah pandang kualiti keimanan kita, bukan kuantiti. Tapi jangan salah faham, oh kalau begitu saya tak perlu nak banyak-banyak lah, RM1 lah, sebab penting keimanan, keikhlasan. Betul, tapi kadar kita kena tengoklah juga.
Kalau kita mampu 1000 sekali jumbang, keluarkanlah. InsyaAllah dengan banyaknya kita menyumbang ikhlas pula, kita dalam syurga tempat paling utama, first class lah, bukan business first class lah, bukan economy class, first class. Kenapa first class? Oh, rezeki saya jugalah, Allah bagi rezeki banyak, menyumbang banyak, alhamdulillah. Allah, saya buat kerana Allah, Allah balas dengan kedudukan ibadah masyarakat berbeza rezeki. Tetapi yang Allah pandang betul-betul keikhlasan kita, iaitu kualiti. Jadi bab inilah kata para ulama, infak ini hak semua orang. Boleh jadi seorang yang dalam kesempitan, dalam poketnya ada RM2, nak balik Jumaat nanti berfikir pula anak nak makan apa, RM2 tak cukup, nak beli barang, tapi nak buat kebaikan, dia korek-korek ada 10 sen dia dalam poketnya, jumpa 10 sen, dia keluar 10 sen tabung masjid At-Taqwa contohnya. Kenapa dia buat? Kerana Allah. Aku tak mampu lebih ya Allah, aku hanya ber 10 sen saja. Kerana-Mu ya Allah, ini infak aku untuk hari Jumaat, terimalah. Tuan-tuan, Allah tidak akan menolak amalnya, Allah beri keampunan kepadanya, keberkatan menanti. Jadi sebab itulah maka di sini kata ulama, bila Allah sebut allazina yunfiquna fis sarra wad dharra, dia infak waktu senang susah, bermakna amal-amalan yang terbuka. Seorang sahabat Nabi SAW, bab infak ini berlaku di zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang mewah, yang berharta, bila Nabi minta untuk diinfakkan harta untuk tuan jihad perperangan, ia menyumbang kuda perang lah sebab dia kaya. Ia menyumbang dinar emas sebab dia berharta. Menyumbang baju besi pun ada sebab dia ada harta, baju besi disumbangkan untuk tentera pergi perang. Jadi orang yang ada harta, begitulah keadaannya, dengan dinar emasnya, dengan kuda perang, bukan seekor sampai 10 ekor contohnya, baju besi diberikan untuk tuan. Ada sahabat Nabi yang tak memiliki apa-apa, la syai', tak ada apa-apa, baju dipakai pun tak bertukar, kuda tak ada, berjalan kaki ya. Miskin harta, jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak sumbang apa, aku tak dapat nak sumbang. Sahabat tu sumbang baju besi, dia berharta. Yang tu bagi duit emas, dia berharta. Yang tu bagi sekian-sekian, dia ada duit, dia ada dinar emas, dia ada dirham. Aku tak ada apa-apa, baju pakai pun tak bertukar, miskin sungguh. Apa kata Nabi SAW? Kamu ada apa-apa dalam hidup, kamu ada sesuatu, sumbanglah. Ya Rasulullah, kata aku tak ada apa-apa. Tertekan dia dalam Nabi, lebih kata ada apa-apa, mana ada, 1 dinar pun tak ada ni, dirham tak ada. Dinar tu lebih besar lagi, tinggi, dirham kita sen lah. Nabi kata kamu ada apa-apa, kamu satu boleh kamu sumbangkan. Infak dalam bentuk yang kau boleh, aku buatlah. Kata Nabi, doakanlah untuk mereka pergi berjuang dan menang dalam peperangan. Doakanlah untuk mereka nanti pergi perang dan menang dalam peperangan. Doa. Rupanya doa pun dianggap infak juga dalam kerja dakwah perang tu. Doa pun infak juga. Infak dengan bicara hati, bicara mulut, ya Allah menangkan tu, itu infak juga rupa-rupa. Nabi turun ke level sesuai dengan orang yang tak berharta dia. Kamu sumbang dengan doa kamu, dengan berkat doa kamu Allah menangkan tentera yang pergi perang. Dia menyumbang juga dengan apa? Dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok tuan-tuan, Nabi tak perkecilkan orang miskin. Nabi angkat suatu ketinggian. Dengan doa kamu, kamu juga ada hak. Tuan-tuan, tahap tu. Tapi janganlah pula kita ambil hadis ni, oh saya doa sajalah, tengok tabung berjalan, amin, ya Allah berkatilah tabung ini. Ya tak edit Datuk, itu tak edit lah ya. Doa saja tak edit, keluarkanlah yang ada tu. Doa orang lain lah. Saya kata, saya tak apalah, doa tak apa, saya lah ikut. Contohnya lah tuan-tuan sekalian. Jadi ini kata kekuatan kita. Jadi bila Allah sebut macam tu dalam Quran, itu satu rezeki besar kepada kita, rezeki kepada kita. Saya tuan-tuan sekalian, bukan apalah, bab derma ni, kadang-kadang boleh tengok kawan-kawan kita ni, ada kawan kita daripada tidak orang Malaysia ni, Bangladesh mana ada ni,
Pernah saya tengok sekali tuan-tuan ni, dia tabung berjalan, tabung bergerak, tabung je bergerak, tabungkan orang bergerak, tabung bergerak, dia tolak. Jumaat jugalah satu masjid di Shah Alam. Cerita ni baru lagi dalam tahun ni lah, tahun dalam tahun lepas. Tahun ni baru lagi, tahun lepas lah ya. Sampai tabung depan sahabat kita ni, pasti bukan non-Malaysian dan tidak Malaysian lah, Bangladesh saya rasa. Mudah-mudah je dia pun tutup tu, tapi saya nampak lah, tutup nampak. Bukan nak rem RM10, 100. Saya pun tengok, boleh tahan. Kuantitinya, insyaAllah kualiti pun ada. Pada dia tu, ya pastilah dalam suasana kita faham sangat, pendatang, pekerja, cari rezeki sekadarnya. Tapi bila sampai tahap tu, yunfiqun tadi, dikira itulah peluang kepadanya. Boleh jadi dalam hatinya banyak benda. Saya pernah sekali, ini pun cerita lama juga ni, bila tengok menyumbang, salah seorang tu dia kata, Ustaz, saya menyumbang ini, pertama bukan apa kena itu, yang kedua mak sakit di kampung, seniat ya Allah aku buat kebaikan di atas nama ya Allah untuk mak aku sihat. Dia ada kaitan tu, mak dia sakit di kampung, maka dia buat kebaikan, niat pahala untuk mak dia sama, redha Allah datang sebagai satu bayaran untuk maknya sihat. Jadi orang macam ni, ini orang berkualiti lah ni. Ini orang berkualiti, ada nilai iman. Soal banyak sikit satu hal, tapi kualitinya ada. Ini tuan-tuan sebab kata Al-Quran, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dara. Orang-orang yang membelanjakan harta dalam keadaan susah dan senang. Senang apatah lagi susah pun dia menyumbang. Batulah kita kena ingat, saya lupa sebut satu perkara tadi, bukan sahaja soal kita nak diampunkan dosa dengan menyumbang, tapi satu benda yang paling besar juga ialah untuk menjadi payung di hari akhirat nanti. Infak ni tuan-tuan, payung di padang mahsyar, memayung kita daripada kesempitan, kepanasan mahsyar yang panas. Kepayahan yang payah itu menjadi payungan di padang mahsyar. Zillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu. Payungan di padang mahsyar kita nanti sedekah kita lah. Sedekah kita, infak ini menjadi payung di padang mahsyar. Zil, mizallah payung. Zul ini bayangan memayung kita di padang mahsyar. Tak kepanasan, tak payah, tak susah, tenanglah, tenang. Apa mayung kita? Sedekah kita rupa-rupanya. Jadi sebab itulah kata ulama, setiap orang rebut peluang ini. Jadi orang dalam kesenangan, apatah lagi yang susah pun, dia buat kerana kualiti, walaupun tidak dalam kuantiti yang banyak. Jadi ini satu rezeki yang begitu terbuka tuan-tuan. Hari-hari Jumaat ni hari ni. Ni hari Jumaat ni tuan-tuan ni. Daripada semalam jam maghrib, siapa menyumbang hinggalah jam subuh tadi, menyumbang lagi, sekarang menyumbang hinggalah jam lepas asar belum maghrib nanti, insya-Allah mudah-mudahan barakah menanti menunggunya. Kerana barakah yaumul Jum'ati tidak akan dipersiakan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama infak pada tabung masjid, bantuan anak-anak yatim, tabung Palestin yang sekarang ni dalam suasana cerita Palestin pun tuan-tuan dah masuk hari ke berapa ni? 6 Oktober dah masuk kita sekarang, dah berapa Februari dah 100 berapa hari dah. Kita tak belum selesai lagi, peperangan tak berhenti lagi ni, kedahsyatan masih berlaku ni. Saya tengok dalam rekod daripada sumber terkini setakat 3 bulan 2, hari ni 9, 6 hari lepas, yang syahid di Palestin ikut kepada statistik yang dikeluarkan pihak berkuasa Palestin ialah seramai 27,365 orang syahid. Bertambah-tambah, sehari-hari ratus-ratus bertambah, hingga 3 hari bulan 2, 6 hari lepas. Yang terkini saya tak dapat lagi, bukan tak dapat, tak tengok lagi. Saya pegang yang 3 bulan 2. Yang cedera, tak dapat rawatan yang baik, menunggu mati lah, kebanyakannya 66,030 orang. Ini cerita Palestin yang belum selesai ini. Mereka dalam keadaan
yang teramat sangat susah dan tertekan. Dalam satu ungkapan 2 hari lepas disebutkan oleh salah satu pemimpin Hamas, kami sekarang tak takut bom dah. Yang kami takut ialah cuaca sejuk yang melampau, makanan tak cukup. Bom kami tak takut dah biasa dah bom-bom tu. Yang kami takut ialah anak-anak mati kelaparan, rawatan tak ada, makanan tak cukup, sejuk yang melampau. Kami takut yang tu. Yang bom-bom kami dah biasa. Itu kata-kata mereka lah, tuan-tuan sekalian. Jadi yang cerita infak tadilah. Jadi dalam tempoh hari ini ada lagi tabung Palestin yang dibuka terbuka, tuan-tuan sumbanglah. Q&R sajalah insya-Allah. Mudah-mudahan dengan atas nama sumbang itu, ini kita nak insya-Allah. Kualiti iman kita memenangkan kita dunia akhirat insya-Allah. Amin rabbal alamin. Kemudian satu lagi perkara yang menarik dalam ayat ini, Allah rakamkan sekali ciri orang beruntung berjaya ini. Allah tanda rahmat sayang kepada kita. Apa dia? Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ini pun satu perkara yang Allah peringatkan kita supaya kita hidup keadaan orang beruntung siapa? Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan orang lain. Tuan-tuan, ayat ini benar-benar ayat yang membawa kita ke jalan keselamatan dan keamanan. Hubungan kita sama manusia, hablum minan nas, yang boleh jadi atas faktor tentu dah retak, dah belah, kedengkian, kemarahan melampau. Akhirnya kita cetuskan situasi yang tidak elok, putus hubungan retak belah sampai tak bercakap, tak boleh bertemu. Contohnya berlaku tak berlaku, mudah berlaku. Ia amat mudah berlaku. Apalagi syaitan di tengah-tengah itu cuba mengapi-apikan lagi suasana. Kalau kau tak katakan dia, ini peluang ni, katalah, kata ini peluang kau ni, katalah, kata sampai dia faham siapa engkau kan orang hebat. Contoh yang mengapikan siapa? Syaitan. Kemarahan kita dengan syaitan datang muncul, merosakkan hubungan. Kadang-kadang dendam dengki berlaku bukan soal tadi, kerana faktor urusan harta macam-macam. Jadi apa yang sebut ialah dalam ayat ini, tengok bagaimana Allah nak satukan kita. Kalau Allah tadi sebut dalam ayat tadi, tuan ingat balik, Allah kata aku nak ampunkan kamu, dosa kewajiban aku ampunkan. Sekarang ini soal Allah tak tutup kita daripada dosa sama manusia. Dosa dengan Tuhan mungkin mudah kita minta ampun, tapi kadang-kadang dosa orang susah. Ingat tuan-tuan, ingat, saya kena ingat diri saya juga ni. Dosa dengan Tuhan mudah. Kita bangun tengah malam, lepas solat maghrib isyak, lepas sembahyang Jumaat, angkat tangan menangis, ya Allah minta ampun dah dosa. Dengan Allah mudah bila masa. Tapi dosa dengan orang kadang bawa sampai kematian, sampai putus hubungan yang langsung, tak boleh bersama-sama sampai ke mana-mana. Menyebabkan dosa dengan orang kadang bebanan paling besar. Betul ini kita paling takut. Maka Allah seolah nak angkat cerita ini, selesaikan kamu sama kamu. Dalam keadaan wal kaziminal ghaiza, menahan kemarahan. Nak marah macam mana, kuatkan hati. Istighfar, tasbih, tahmid, selawatan Nabi SAW. Dalam isu ini, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf, ulama bincang panjang bagaimana nak mengawal kemarahan dan mempertahankan tidak jadi orang yang ghadibun, yang suka memarahi orang. Ada kaedahnya. Tapi yang pentingnya ialah Allah sebut wal kazimin, menahan kemarahan. Tuan-tuan sekalian, sedikit perincian, bukan perincian, sedikit peringatan. Kerana bila kita boleh mengawal kemarahan, ia menyebabkan kita tak akan berlanjutan hingga kepada berlakunya permusuhan dan perpisahan ataupun pemisahan sayang kasih sama kita. Betul, dalam Islam, dalam agama, dalam Islam, pandangan agama kita, sebejak-bejak manusia siapa tuan-tuan?
orang yang kazim al-ghaiz, yang menahan kemarahan. Apa caranya? Maka dalam Islam Nabi sebut kepada kita, saat kamu nak marah, saya rekodkan daripada hadis Nabi yang banyak, saya kumpulkan secara tuntasnya, saya kumpulkan. Nabi sebut kepada kita, nak marah saja ambil wuduk. Amalan paling simple, paling mudah. Tak kira di mana, wuduk ambil segera. Ambil wuduk, basuh tangan, muka, kaki, semua anggota badan, anggota wuduk kita. Itu cara untuk menahan kemarahan. Kerana faktor datang daripada anggota badan kita. Muka, telinga berubah, kata-kata nak keluar benda buruk-buruk, kita basuhkan segera dengan air wuduk. Air wuduk itu menghalang kita daripada terus berlaku kemarahan dan dosa. Isbaghul wuduk itu boleh menghapuskan dosa yang berlaku. Yang kedua, selawat kepada Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Berhubungan selawat tu dalam keadaan tak putus-putus. Allahumma salli Muhammad. Kalau marah kita makin besar, ucap selawat makin tinggi agaknya. Jangan sampai gegak ke pintu rumah, Allahumma salli Muhammad, habis kampung dengar. Tak betul lah juga. Tapi kita angkat suara agak tinggi untuk menyatakan kita sedang menekan kepada dengan selawat salam Nabi sallam. Selawat. Kerana selawat, kata Imam Suyuti, ada nilai melembutkan hati. Selawat ada nilai melembutkan hati, kata Imam Suyuti rahmatullah alaih. Selawat. Dalam keadaan kita dan kemarahan itu, dalam hadis sebut kepada kita, kita duduk, kita sedang berdiri duduk. Berdiri ni marah, duduk, ambil kursi duduk. Duduk tak mampu, tidur terus. Air mata tidur. Nak tidur dalam bilik ke, luar bilik ke, penting tidur. Ini antara amal-amal yang Nabi ajar kepada kita. Hadisnya ada. Tahap tu. Dan ada ulama yang kata, bukan kata ambil wuduk saja. Nak marah ni, ambil wuduk, mungkin waktunya waktu apa? Duha. Cantik, 4 jadah sembahyang duha. Lepas 2, 4, lepas 4, 6, lepas 6, lepas 10. Sampai 5 jam tak tahulah. Jangan 5 jam. Tapi maksudnya mengamali. Amalan itu satu amalan yang boleh mengekebarahan. Sebab syaitan tidak mampu untuk menyerangi orang-orang yang wuduknya elok, solatnya didirikan. Syaitan tak menyerangi dan masuki jiwa orang macam ni. Syaitan akan kalis dengan kekuatan ni. Sebab itulah dalam banyak keadaan Nabi ajar kita macam tu. Upaya kita macam tu, tuan-tuan. Yang pentingnya ialah menahan kemarahan. Yang kedua, al-afina 'anil nas, orang yang bijak dalam kalangan manusia, yang tak nak hubungan retak belah, dia beri kemaafan. Salam kemaafan dihulurkan, dan kemaafan diberi bila diminta untuk kemaafan diminta diberi. Dan ini di antara benda-benda yang patut kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah. Ayat ini tengoklah kembali tuan-tuan dalam surah apa tadi? Ali Imran ayat 133, 34. Berbaki banyak lagi. Mudah-mudahan ada barakahnya, rahmatnya, kerana kita hidup dalam keadaan kita nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.